الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في تقسيم الاستعارة بالذات. فصل أي هذا فصل, ini suatu faslun fi taksimi, pada membahagikan isti'arah. Membahagikan isti'arah tu bidzati ay bi'tibari dzati, dengan melihat kepada diri isti'arah. Tu makna bidzat, diri isti'arah. Ada tu diri isti'arah. Maka ulama dalam membahagikan isti'arah ada banyak iktibar. Ada banyak iktibar. Dan iktibar ini ada susunan dia berdasarkan mazhab yang tiga. Berdasarkan mazhab yang tiga. Kita dah maklum dalam balaghah ada tiga mazhab utama. Boleh? Yang pertamanya ialah As-Sakaki, yang kedua ialah Al-Qazwini, yang ketiga adalah As-Sayyid Al-Sharif Al-Jurjani. Boleh? Maka biasanya yang kita dak biasa jumpanya di dalam kitab-kitab balaghah, lebih-lebih lagi dalam kitab Mubtadi'in, isti'arah terbahagi kepada tiga dan dia dibahas pada satu tempat. Ada tu. Ni kena faham molek masalah ni supaya kita tak pening berdasarkan kitab, penyusunan kitab. Isti'arah ni ulama tak ada khilaf pada jika diiktibar pada zat. Yakni jika dilihat pada hakikat isti'arah zatiha, maka ulama tak ada khilaf pada terbahagi isti'arah kepada tiga. Susunan dia mula-mula ialah tasrihiyah, lepas tu takhyiliyah, lepas tu makniyah. Mana ni susunan dia. Kalau kita tengok ala al-qawli at-tahqiq, yang pertama ialah tasrihiyah, yang kedua ialah takhyiliyah, yang ketiga ialah makniyah ataupun dipanggil dengan bil kina
bil kinayah. Benda sama. Isti'arah bil kinayah tak sama dengan kinayah, ia lain. Kama sayadhhar insya-Allah. Biasa juga kita jumpa nombor 2 ni ialah makniyah dulu. Susunan dia. Biasa juga kita jumpa nombor 2 ni adalah makniyah dulu, dan musannif guna cara ni. Barulah takhyiliyah. Jadi ulama tak ada khilaf dalam masalah ni. Bila kita sebut isti'arah tilik kepada diri isti'arah, maka isti'arah tu akan bahagi kepada 3. Tasrihiyah, takhyiliyah, makniyah dengan susunan ni. Tasrihiyah memang nombor 1 dah. Faham tu? Sebab kalau kita tengok mazhab ulama yang 3, mazhab bulagha yang 3, dia ittifaq pada tasrihiyah tu sah ya, dengan sah takrif. Jadi dia mesti duduk nombor 1. Khilafnya adalah pada apa? Susunan takhyiliyah, makniyah, sama ada takhyiliyah dulu baru makniyah, ataupun makniyah ataupun takhyiliyah, dua-dua tu sah. Jelas? Jadi ulama tak ada khilaf pada masalah ni. Jelas dah? Tak ada khilaf bi'tibari zatiha, akan terbahagi pada 3. Ulama khilaf pada tasrihiyah ni tadi. Kalau kita tengok cara ulama bahas nanti bila kita belajar kitab lebih besar lagi daripada kitab ni, tasrihiyah ni, tasrihiyah, takhliyah dengan takhyiliyah dengan makniyah, 3 ni kitab mubtadi'in biasa dia akan bahas sekaligus. Maknanya bila kitab mubtadi'in, ketika dia bahas tasrihiyah nombor 1, dia akan bahas juga macam dalam ni musannif kata tasrihiyah tu gapo, lepas tu takhyiliyah, lepas tu makniyah, lepas tu takhyiliyah. Faham apa dah? Maknanya dia bahas apa? Dia bahas tasrihiyah, makniyah dengan takhyiliyah tu sekali. Ada tu. Tapi dalam kitab mutawassitin ni kena tahu ni sebab penting. Dia akan bahas dulu dia akan bahas dulu tasrihiyah. Ada tu? Lepas tu dia akan bahas semua iktibar yang lain. Habis iktibar. Iktibar isti'arah dalam kitab atau siting banyak. Boleh mencecah kepada 10 iktibar. Kadang-kadang tu nak boleh sapa tasrihiyah kepada makniyah 100 muka surat. Faham? Jadi dalam kitab mutawassitin dia akan bahas iktibar yang lain dulu, baru dia bahas makniyah sekali dengan apa? Takhyiliyah. Sebab apa gitu? Sebab khilaf yang berlaku pada takhyiliyah dan makniyah tadi. Dan kita akan jumpa dalam kitab lebih besar daripada kitab ni, sama ada takhyiliyah tu sama ada tasrihiyah tu takhyiliyah dan makniyah dia tahqiqiyah ataupun tidak. Dia ada soal lapis lagi yang kita panggil dengan tahqiqiyah dengan akliyah. Dia ada berbeza. Tahqiqi dengan akli. Ala kulli hal, hak ni hak nak cerita ada 2 cara ulama bahas isti'arah. Sama ada dia bahas isti'arah tasrihiyah, takhyiliyah dengan makniyah sekaligus lalu. Ada tu? Ataupun dia akan bahas tasrihiyah dulu, lepas tu dia akan bahas iktibar yang lain, dan dia akan bahas makniyah dan takhyiliyah tu sekali. Ada tu? Lalu dia akan sebut sini 3 mazhab ulama pada makniyah dan tasrihiyah. Adapun 3 mazhab ulama pada ni, pada masalah tasrihiyah ni sama muafaqah. Ada tu? Tu kena ingat balik ni masalah ni. Jadi hak kita akan jumpa sini hak ni je. Hak ni sahaja. Hak ni kita tak jumpa dalam kitab ni. Boleh? Tapi kena tahu hak ni. Sebab apa? Bila kita rujuk kitab-kitab besar, kita tahu mana nak cari makniyah. Ya tu? Makniyah tidak akan ada di dalam apa? Di samping tasrihiyah. Makniyah akan duduk selepas daripada habis semua iktibar kepada isti'arah, baru duduk dia. Tu penting tu. Ada tu? Sebab tu apa? Penting. Bahkan dalam kitab usul fiqh pada terkesan dengan benda ni. Ada tu? Tu kena ingat balik. Jadi isti'arah, balik kepada masalah asal kita, isti'arah ni bi'tibari zatiha terbahagi kepada 3. Boleh? Tasrihiyah, makniyah dengan takhyili. Jadi musannif dia guna susunan ni. Musannif guna susunan ni.
Nombor 1 tasrihiyah, nombor 2 makniyah, lepas tu takhyiliyah. Faham tak? Muhim jiddan hadha. Kena tambah, kena ingat dan kena faham. Ada berapa rukun isti'arah? Ada berapa? Ada berapa? Berapa main 3? Saya sebut. Oh 2, Masya Allah. Kau sikit. Oh jadi tambah pula 4. Ada berapa ni? Berapa 4? Tafadhal, tak apa tengok, tak ada masalah. Tafadhal. Sebut terus sebut dulu. Isti'arah buniyat ala tashbih syai'in syai'. Okey. Tu ijra'. Okey, ajza' ijra'. Tu okey. Okey. Weh. 2, berapa 2? Ada berapa arkan isti'arah? Ana bagi dah 2 minggu pun ni. Jami' musta'ir. Arkanul isti'arah 4. Macam tu, rukun isti'arah ni kena ada 4 perkara. Jami' tu dia akan mari dah. Sebab apa? Sebab apa kita kata dia akan mari dah? Kerana memang isti'arah ni memang dibina di atas tasbih. Arkanul isti'arati 4. Musta'ar minhu, musta'arun lahu dengan musta'ir. Ni kena ingat balik hak ni. Jadi nampaknya kena panas mula hak tu dah. Pasal 2 minggu dah ni. Kau mana? Baik, apa kita panas dulu sikit. Jadi hari ni kita panas dulu. Kita masuk kitab, tengok sikit apa yang patut. Jadi kita balik semula kepada apa yang anda bagi. Sebab muhim jiddan. Kalau tak faham ijra'atul isti'arah, kalau tak faham arkanul isti'arah, kita tak boleh pergi dengan jauh masalah ni. Jadi tak ada guna. Dia akan ngaji, lepas tu tak faham pula, ngaji tak faham pula, dia jadi tak selesai. Boleh. Tabaan pada peringkat awal pengajian kita dalam ilmu balaghah, kita kenal dulu istilah biasa-biasa dengan gapo musta'ar, gapo musta'ar minhu, tapi tidak tahqiq. Ada pohon ni kali ni tak boleh. Kali ni kena siapa masuk untuk kita tahqiq masalah ni. Baik. Jadi bila musannif kata faslun fi taqsimil isti'arati bidzat, maka nampaklah bahawasanya isti'arah akan terbahagi pada 3 seperti ibarat matan. Dalam matan musannif kata dalam kurungnya. Musannif kata al-isti'aratu imma tasrihiyatun wa imma makniyatun wa imma takhyiliyatun. Nampak? Tu dalam matan dalam kurungnya tu. Ada kurungnya tak? Nuskah awak? Tu. Itu dalam matan soreh akan keluar seperti mana apa yang kita tu tulis. Baik. Maka isti'arah ni kita kena faham bahawasanya isti'arah semuanya mesti terbina di atas tasbih. Ada saya. Mesti terbina di atas tasbih. Tasbih ni akan ada berapa rukun? Ustaz Irfan. Tasbih ada berapa rukun? Tasbih ada 4 rukun. Ana bahadah dulu sah masalah istimal wada' dengan haml. Ana bahadah dah. Baik, tafadhal. Ada berapa rukun Ada? Berapa Pak? Ada tu tasbih dengan wajhu syabah. Baik. Maka bahas ini dalam masalah isti'arah, ana buat sikit. Tengok balik misal. Kita belajar tasbih kena ada 4 rukun. Zaidun kal asadi. Kita tukar sikit wajah syabah dia. Fil jur'ati. Boleh? Zaidun
pada sudut nahunya mubtada kal asadi khabar ta'alluq satu mahzuf fil jur'ati adalah apa? I'rab apa fil jur'ati? I'rab apa kal jur'ati fil jur'ati? Ta'alluq kepada muta'allaq kaf ataupun i'rab jadi hal. Boleh? Itu sudah i'rab. Boleh. Zaidun ni tadi dia musyabbah ke musyabbah bih? Kita belajar rukun i'rab, rukun tashbih ada 4. Gapo pak? Musyabbah bih ada tu tashbih dengan wajhu syabah. Zaidun ni apa? Musyabbah. Zaidun musyabbah. Kaf adalah apa? Adatut tashbih. Kaf adalah adatut tashbih. Boleh. Al-asad adalah musyabbah bih. Fil jur'ah ialah wajhu syabah. Baik. Zaidun kal asadi fil jur'ati. Maka Zaidun kal asadi fil jur'ati, uslub ni nama dia tashbih. Dan nak jadi isti'arah mesti terbina di atas uslub ini. Tahu tak? Mesti terbina di dalam ni semua kita kena faham dulu, dia adalah arkanut tashbih. Yang dalam arkanut tashbih disebut juga satu lagi secara khusus, nama dia apa? Tarafa at-tashbih. Tarafa at-tashbih kena kepada apa? Musyabbah dengan musyabbah. Ni taraf. Ada? Okey, panggil taraf. Maka taraf ini sahaja yang akan jadi rukun kepada isti'arah. Ada tu? Taraf ini sahaja yang akan jadi apa? Rukun kepada isti'arah. Dia akan jadi rukna al-isti'arah. Adapun rukun tashbih yang bukan taraf, dia tidak akan jadi rukun dalam isti'arah. Mana dia tak kena ada dalam uslub isti'arah. Bahkan dia tak boleh ada dalam uslub isti'arah. Faham tu? Uslub isti'arah hanya iktibar dua rukun kepada apa? Dua taraf kepada tashbih sahaja. Jelas? Baik. Maka bahas sini fil jur'ati, bila kita nak apa? Zaidun kal asadi fil jur'ati, yang kita akan letak dalam uslub isti'arah, yang kita akan iktibar hanya dua sahaja. Apa? Musyabbah dengan musyabbah bih. Ni perhati malik ni. Zaidun dengan asad sahaja. Baik. Maka kita tahu dah, tak ada hak merah hak tegas sikit. Tak ada. Ni tak nampak ni. Tak apa. Hak tu tak jadi. Tak jadi lah. Tak apa. Tengok ni. Maka Zaidun ni tadi adalah apa? Musyabbah. Al-asad adalah musyabbah bih. Ni berarti malik. Kita sebut tadi dua taraf ni sahaja yang akan jadi rukun dalam isti'arah. Maka kita nak masuk pula dua taraf, dua benda besar dalam isti'arah kena ada, iaitu apa? Musta'ar dengan musta'ar minhu. Baik. Ingat malik. Istilah musta'ar dengan musta'ar minhu kena kepada makna. Tengok malik. Mana musyabbah? Zaid. Maka Zaid ni adalah musta'arun lahu. Asad ni tadi dia ada makna tak? Dia ada makna juga. Makna asad tu tadi ialah musta'arun minhu. Adapun lafaz asad, yakni lafaz kepada musta'ar minhu. Kata tu, lafaz kepada musta'ar minhu sahaja. Ada orang silap faham gini. Mana-mana lafaz yang ada dalam uslub isti'arah, sama ada dia tu musyabbah ataupun musyabbah bih, dialah musta'ar. Kita belajar, bila kita tengok nanti, ana bahas sini sikit. Makniyah. Ambil gambar ni. Ambil dah, baik. Mana ni? Ana khabar Tengok balik ni. Kita akan tengok ni isti'arah yang sama ada lebih-lebih lagi dalam kitab-kitab awal mubtadi'in.
Yang kita sama akan jumpa adalah tasrihiyah. Gapo isti'arah tasrihiyah? Isti'arah tasrihiyah, kalau kita nak iktibar musyabbah, lepas tu musyabbah bih. Gana surah isti'arah tasrihiyah? Isti'arah yang ada di dalam ayat tersebut siapa? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah bih. Tasrihiyah. Boleh jaa asadun ilal madrasah. Tu isti'arah tasrihiyah. Isti'arah makniyah pula. Makniyah, kalau kita nak iktibar musyabbah dan musyabbah bih, boleh. Lafaz mana yang akan ada dalam uslub musyabbah? Tidak kayak gitu. Baik. Lafaz musyabbah bih tak ada. Dan disyarat kepada apa? Disyarat kepada makniyah, syarat juga kepada makniyah mesti disebut apa? Lawazim kepada siapa? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah bih. Lawazimul musyabbah bih. Ada tak? Lawazim kepada musyabbah bih. Contohnya azfarul maniyah. Kuku kematian, cengkame kematian. Hak ni hak ada. Ni surah dia gini. Soalan dia gini. Kita kata dah tadi, musyabbah musta'ar ke musta'ar minhu? Musta'arun lahu ke musta'ar minhu? Musta'arun lahu. Saya isteri ada bunyi. Mana nak? Kita ingat dia. Musyabbah bih boleh adalah apa? Musta'arun minhu. Baik, ingat balik ana sebut tadi. Musta'arun lahu, musta'arun minhu, panggilan kepada lafaz ke panggilan kepada makna? Makna. Faham tak? Panggilan kepada makna. Nanti kita terai detail, jangan risau ni. Cuma nak betul salah faham yang sama duk berlaku. Baik. Maka lafaz musyabbah yang ada di dalam uslub, lafaz ke makna? Yang ada, yang kita akan baca ayat, kita kata oh sini berlaku isti'arah ni. Lafaz ke makna ada dalam ayat? Lafaz. Faham tak? Lafaz. Baik. Nak tanya, dalam ni lafaz apa ada? Dalam ayat ni lafaz apa ada? Lafaz musyabbah. Jadi musta'ar ada tak? Bukan musta'ar minhu ataupun musta'ar lahu. Soalannya, musta'ar ada atau tidak? Tak apa, tengok, tafadhal. Jangan jeli ni. Amin, jeli balik mata. Musta'ar ada tak? Anda tak tulis lagi tu masa apa anda sebut dah tadi. Lafaz musta'ar adalah panggilan kepada lafaz musta'ar minhu. Soalan dia gini, musta'ar tu ada tak? Ni dalam ayat ni. Bila anda sebut jaa asadun ilal madrasati, berlaku isti'arah, berlaku ke tak soalan? Berlaku. Daripada mana kita faham isti'arah, dan pada lafaz mana isti'arah berlaku? Pada lafaz asad. Isti'arah tasrihiyah ke makniyah? Bapa tasrihiyah, kerana lafaz asadun adalah lafaz musyabbah bih. Bila nak sebut lafaz asadun kena kepada lafaz musyabbah. Gapo lafaz musyabbah bih kalau dari rukun isti'arah? Nama dia musta'ar. Adapun musta'ar minhu, dia kena kepada hayawanun muftaris. Ini baru musta'ar minhu. Harap lafaz asadun bukan? Lafaz asadun tu adalah musta'ar. Baik, kalau kita jumpa dalam kitab, dia sebut asadun musta'arun minhu, kena takwil. Takwil lagu ni, lafzun dalun alal hayawanin natiki alladhi huwal musta'aru minhu. Nak tak gitu. Macam Syekh Yasin Al-Fadani buat dalam apa? Husnul Siyarah. Cuba tengok ibarat dia buat. Faham tak tu? Maknanya bila anda masuk ni masalah makniyah, tengok balik. Makniyah
Musyabbah bih ada tak? Baik, kita sebelum masuk musyabbah bih. Musyabbah kalau ikut dalam rukun isti'arah, musta'ar kau musta'arun lahu ataupun musta'arun minhu? Musta'arun lahu. Ada setengah orang bunyi kat musta'ar ya. Musta'ar bunyi gitu ya. Mustaqim faham tak? Musyabbah bih ke apa? Musta'arun minhu. Boleh tak? Ada pohon ni lawazim musyabbah tu tak ada kaitan pada rukun isti'arah. Baik. Maka sekarang ni nak tanya, yang ada di dalam ayat tu tadi, gapo ada dalam ayat? Musyabbah ke musyabbah bih? Dalam isti'arah makniyah. Lafaz musyabbah. Hak ada dalam ayat adalah lafaz musyabbah. Tidak gitu? Musta'ar ada tak dalam ayat? Ada ke tak musta'ar di dalam ayat? Soalan ana bukan pada musta'ar minhu ataupun musta'arun lahu. Soalan ana pada musta'ar. Ada ke tak musta'ar dalam ayat? Tak ada. Ada tak musta'ar dalam ayat? Mana ni dalam ayat? Kalau ada dalam ayat siapa? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah. Ana dah sebut tadi musta'ar adalah panggilan kepada musyabbah bih. Lafaz makna dia. Tak ada tu. Jadi soalannya pada makniyah musta'ar tak ada dalam ayat? Tak ada. Setengah orang dia faham musyabbah ke musyabbah bih ke yang ada dalam ayat itulah musta'ar. Tidak gitu. Kalau faham gitu salah. Bapa kena tambih benda ni sebab bila masuk dalam ijra'atul isti'arah kita akan pening bila baca ijra'at makniyah. Bapa pening? Sebab musannif buat seolah-olah lafaz tu tak ada dalam ayat. Tak ada tu? Musannif buat seolah-olah lafaz tu tak ada dalam ayat. Dan musannifun tabaan, para ulama balaghah memanggil musta'ar hanya kepada lafaz musyabbah bih. Faham tak? Faham? Jadi gapo musta'ar? Musta'ar, jadi musta'arun lahu adalah iktibar makna. Musta'arun minhu adalah iktibar makna. Adapun musta'ar, boleh tu? Dia adalah panggilan kepada lafaz apa? Musyabbah bih. Bukan dan jika ada orang faham tiap-tiap yang ada di dalam ayat sama ada dia adalah musyabbah ataupun musyabbah bih. Bapa nak kata kita gini, dalam tasrihiyah siapa yang ada dalam ayat? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah bih. Dalam makniyah siapa ada dalam ayat? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah. Setengah orang dia faham tiap-tiap yang ada dalam ayat sama ada musyabbah ataupun musyabbah bih, maka dia adalah kalau faham gitu salah. Ada tu? Jelas tak? Tulis. Seminit. Faham tak Anwar? Anak buat misal sekali lagi. Jangan risau. Saat ni kita buat misal sekali lagi, insya-Allah. Moga-moga nampak. Fadhal tanya. Tanya ni. Tak ada. Dah. Kalau tak ada apa-apa ya. Jangan pendes okey. Gapo awak tanya? Lah, lafaz dia tak ada. Dia takkan ada dalam ayat. Dia ada maksilah nak bukan kita cara sebut dia.
Musyabbah ni dia ada dalam ayat, tapi musta'ar bukan pada dia. Nampak tu? Nampak tak? Baik gini. Bapa dia gitu? Bapa? Contoh kita tengok sini. Musyabbah bila dia duduk dalam ayat, contohnya azfarul maniyah. Azfarul maniyah. Azfar adalah ganti daripada sabuk. Nampak tu? Jadi sebenarnya apa? Azfarus sab'i al-mushabbahi bil maniyah. Dah. Al-azfar al-mushabbahu bis sab', gitu. Al-azfar al-mushabbahu bis sab'. Lepas tu dibuai musyabbah bi, hanya disebut azfar. Lepas tu diisnad ke azfar kepada perkara yang lazim, yang khusus untuk sab'. Apa? Maniyah. Faham tu? Maniyah. Maka pahas sini. Faham dah? Maka pahas sini. Nanti dulu. Siapa musyabah ni? Bukan, salah tu. Azfar tu adalah lawazim. Dia as-sabu' al-musyabbah bil maniyah. Ada gitu. As-sabu' al-musyabbah bil maniyah. Ke al-maniyah al-musyabbah bis sabu'. Nanti dulu. Siapa musyabbah bi? Misal azfarul maniyah adalah misal kepada makniyah. Makniyah kena ada siapa? Kena ada musyabbah. Boleh? Maka al-maut al-maniyah al-musyabbahu bis sabu'. Ada gitu. Sebab apa? Kena ada siapa? Kena ada musyabbah. Lihat tu? Kena ada musyabbah. Maka al-maniyah tu ada. Lihat, maniyah tu ada dah. Baik. Maka maniyah tu tadi ialah musyabbah. As-sabu', sabu' ni binatang lah. Boleh. Maka as-sabu' adalah musyabbah bih. Dia tak ada dalam ayat. Ada tu? Azfar pula adalah lawazim kepada sabu' yang tak ada dalam ayat tadi. Azfar mana kuku. Kuku ni dia melazimi sabu'. Ada tu? Dia melazimi sabu'. Lafaz sabu' ni kalau nak kira asal, lafaz sabuk ni adalah untuk apa-apa saja binatang buah. Betul tu? Apa-apa saja untuk yang apa-apa saja yang dia tu tadi adalah binatang buah. Kita boleh itlaq dia lafaz as-sabu'. Betul tu? Baik. Kita ambil apa? Musa, masalah musang. Maka Musa ni tadi ialah apa? Sabu', taban. Musa tu tadi adalah musyabbah bih. Perkara yang lazim daripada Musa, sifat khusus pada dia adalah kuku tadi. Tahu tak? Hak ada dalam ayat ni siapa? Hak ada dalam ayat. Siapa hak ada? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah saja. Siapa musyabbah? Al-maniyah. Al-maniyah makna kematian, al-maut. Jadi al-maniyah tu tadi musyabbah, al-sabu' tu adalah musyabbah bih. Azfar sebelum dia tu tadi adalah apa? Lawazim dia. Jelas itu? Baik. Bila selesai situ, kalau kita nak ijra' isti'arah, kita akan katakan syubbihal musta'ar bi siapa? Siapa musta'ar? Bila kita tasbih siapa? Sila syubbihal musta'ar. Kita tasbih siapa dengan siapa? Kita tasbih siapa dengan siapa? Al-maniyah dengan sabuk ke sabuk dengan maniyah? Siapa ada dalam ayat? Siapa tasbih dengan siapa? Maniyah dengan sabuk. Sabuk tu ke apa? Sabuk tu ke apa? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah bih tu ke apa? Makna dia orang panggil ke apa? Musta'ar minhu. Lafaz dia ke apa? Musta'arun. Lafaz dia ada tak dalam ayat? Tak ada dalam ayat. Hari lafaz dia tak ada dalam ayat. Baik. Lepas tu lafaz yang ada dalam tu lafaz ke apa? Lafaz al-maniyah yang ada tu, gapo kita nak panggil dia? Ulama tidak itlaq ke dia dengan lafaz musta'ar. Ulama panggil dia al-lafzu ad-dalu 'alal musta'ar lahu. Lafaz yang menunjuk kepada musta'ar. Apa ulama tak kata musta'ar? Faham boleh? Bapa gitu? Kerana mazhab yang paling kuat dalam masalah isti'arah, nak sebut je dulu dah, sebab kita tak masuk lagi makniyah kota sini, kita tak masuk lagi, jangan risau. Cuma nak sebut je dulu. Mazhab yang paling kuat
Untuk isti'arah makniyah dan takhiliyah, ialah isti'arah makniyah dan takhiliyah adalah akliyah, bukan lafziyah. Jadi di mana isti'arah berlaku? Isti'arah makniyah berlaku di mana? Pada akal. Adapun lafaz asad bukan isti'arah. Lepas tu apa sebut dalam apa? Majaz mufrad. Okey, tanya. Kita belajar sebelum ni, majaz mufrad ni ada dua. Melihat kepada apa? Berpindah daripada makna asal kepada makna yang baru, ada alaqah dan qarinah, maka terbahagi pada dua. Apa? Isti'arah dengan majaz mursal. Majaz mursal kita selesai dah. Kita lah ni duduk isti'arah. Maka isti'arah ni tadi adalah majaz mufrad. Orang soalan dia gini, kalaulah makniyah dengan takhiliyah adalah akliyah, kenapa dibahas dalam majaz mufrad? Sedangkan majaz mufrad adalah majazun fil kalimah. Yakni dia tu tadi kita kata pada kalimah. Hai, kita kata di mananya apa-apa kalimah yang kita tengok dalam ayat, dialah yang kita akan panggil dengan isti'arah. Hai tu. Jadi lagu mana dia boleh duduk dalam majaz mufrad? Jawab dia ala sabili apa? Tardan ala watiratin wahidah. Sebab dia mustarak lafzi. Yakni hak ni pun orang panggil isti'arah juga. Hak ni pun orang panggil isti'arah juga. Yakni isti'arah tasrihiyah yang bangsa lafaz pun orang panggil isti'arah. Ya, isti'arah makniyah yang bangsa akli pun orang panggil isti'arah. Jelas tak tu? Maka dimasukkan isti'arah makniyah yang akliyah tadi juga di dalam perbahasan isti'arah tasrihiyah yang lafziyah tadi duduk sekali kerana mustarak lafzi. Faham tak? Kau payah? Dengar. Nak suruh faham tu apa? Kalau tak faham pun relax dulu. Jangan risau. Kita akan masuk kepada mazhab ni bila sampai kepada makniyah. Dia ada cara nak bahas dia. Boleh tak ya? Maka lafaz musyabbah yang ada di dalam ayat isti'arah makniyah kita tak panggil musta'ar. Ada tu? Kita tak panggil musta'ar. Kita panggil dia al-lafzu ad-dallu 'alal musta'ari lahu. Ada tu? Al-lafzu ad-dallu 'alal musta'ari lahu. Faham Anwar? Faham? Maka pada lafaz ada panggilan dia, pada makna ada panggilan dia. Pada makna panggilan dia adalah musta'arun lahu dengan musta'arun minhu. Pada lafaz ada panggilan musta'ar dan ada panggilan al-lafzul ladzi dalla 'alal musta'aru lahu. Dalla 'alal musta'ari lahu. Faham tu? Bapa tidak dijadikan tadi kerana khilaf tadi. Setengah ulama bahkan Al-Imam As-Sakkaki menyatakan itu pendapat yang tahqiq. Dan tabaan kalau kita susung mazhab As-Sakkaki adalah mazhab nombor satu. Mazhab nombor satu bukan pada kuat. Yang ni dia lah orang mula-mula membuat ilmu balaghah tu duduk dalam satu mazhab. Faham tu? Jadi semua tu ikut dia. Dan bila khilaf dia akan kata apa? Ini menyalahi Sakkaki. Macam Al-Imam Taftazani buat dalam apa? Dalam kitab dia Al-Mutawwal. Banyak tempat dia kata i'tiradatun 'ala Sakkaki. Bukan setakat tu, anak murid dia sendiri Al-Qazwini buat dalam idah, dia kata i'tiradatun 'ala syaikhina. Bahkan pada setengah tempat dia katakan i'tiradatun 'ala As-Sakkaki tanpa disorehkan syaikhina. Sedangkan dia anak murid Al-Imam As-Sakkaki. Faham tak? Jadi bila isti'arah tu bukan lafaz, boleh tak kita nak panggil lafaz musyabbah tu musta'ar? Tak boleh. Tak boleh panggil musta'ar. Faham Ustaz Firdaus? Baik. Ana pernah terbaca tapi wallahu alam ala tashih dia. Tapi ana sebut dah dulu. Kalulah kita ambil pendapat yang mengatakan apa? Mengatakan bahawasanya musta'ar, mengatakan bahawasanya isti'arah makniyah, lafaz musyabbah tu tadi adalah apa? Isti'arah. Dia tu adalah isti'arah ala sabilil majaz, mungkin boleh nak panggil musta'ar. Mungkin boleh. Tapi ala tahqiqnya wallahu alam, ana tak tahqiq lagi dengan Syekh. Ana kena tahqiq dulu. Cuma ana pernah baca. Ada tu? Wa hakadha.
Baik. Faham tak? Panjang nafas tu ni. Mana tu? Musannif buat mari tak misal. Kalau kita tengok misal, kita tatbik misal kepada tasrihiyah, makiniyah. Seperti lalulah. Semoga hari ni kita buat mukaddimah. Tak say azfarul maniyah. Ala kulli hal. Boleh? InsyaAllah esok tu kita masuk isti'arah. Fal maksud asfar mani isti'aratus sab' lil maniyah. Boleh? Ka isti'aratil asadi lirrajul syuja'. Apa itu? Illa anna lam nusarrih bi dzikril musta'ar a'ni as-sab'a. Oh, tengok tu muka qala al-muhaqqiq al-taftazani. Boleh? Tengok dia kata. Cuba tak qala al-muhaqqiq. Musa nuskah apa? Ni belum ni. Tengok dia kata qala al-muhaqqiq at-taftazani fal maqsudu min qawlina adfarul maniyah alla isti'aratu as-sab'i lil maniyah ka isti'aratil asadi lirrajuli syuja'. Boleh? Illa anna lam nusarrih. Apa ni dia kita kena nampaklah. Bapa al-Imam Taftazani kata gini. Boleh? Tu sebab zahir lafaz musannif nak membawa ke apa? Membawa kepada al-maniyah lis-sab', bukan sab' lil maniyah. Tengok dia kata kasti'aratil asadi lirrajul syuja'. Tengok illa anna lam nusarrih bi dzikril musta'ar. Nampak? Jadi musta'ar ada dalaya. Musta'ar tak ada dalaya. Nampak tak? Musannif kata tu illa anna lam nusarrih bil siapa musta'ar? A'ni as-sab'a. Yang aku maksudkan adalah sab'a. Balik tasarna ala dzikri lazimihi. Siapa lazim dia? Al-azfar. Boleh? Linantakila minhu ila al-maqsudi kama huwa sya'nul kinayah. Fal musta'aru huwa lafzus sab', al-ghairul musarrah bihi. Wal musta'aru minhu huwa al-hayawanul muftaris. Siapa hayawan muftaris? Makna kepada sab'. Lihat tu. Makna kepada sab' tu. Al-asad. Apa makna dia? Kalau kita nak buat gini sepatutnya. Kita buat gini. Pada lafaz asad tu kita buat gini. Ni kita buat gini. Nak suruh mudah lagi. Kita buat gini. Zaidun kita tinggi sikit. Maka Zaidun ni dia ada makna sah. Apa makna dia? Zatun musyakhas bi Zaidin lah. Itu pendek dia. Lepas tu kita ada asad. Asad ni dia ada makna dia. Apa makna dia? Hayawan muftaris. Maka musta'ar tu di mana? Musta'ar minhu siapa? Ni hayawan muftaris ni musta'ar minhu. Lihat tu? Adapun asad ni adalah apa? Musta'ar. Zatun musyakhasun bi Zaidin ni adalah musta'arun lahu. Lihat tu? Musta'arun lahu. Lepas tu asad ni tadi dia adalah musyabbah bih tab'an. Zaidun adalah musyabbah. Jelas tak? Ni kena ingat malik tadi. Ceterai dah. Jelas tak? Tengok ibarat musannif tu. Wal musta'aru lahu huwal maniyah. Musta'aru lahu dia adalah maniyah. Maniyah tu dah ada dalam ayat. Maniyah tu lah apa? Musyabbah. Boleh? Habis cakap tu. Jelas tak? Nampak tak? Ustaz mustaqim. Wala sa'bun syuwaya. Sa'bun syuwaya ke pahal? Pahal siapa sa'bun syuwaya? Tu. Ustaz Anwar. Pahal tak? Tanya. Tafadhal. Tak ada tanya. La ba'sa. Dia boleh tanya soalan tu, maknanya dia nampak dah tu. Cuma kita jawab tadi tu sedikit jawapan yang mungkin tak biasa dengar bagi setengah orang. Boleh, tapi benda ni kalau nak tengok senang,
Antum baca kitab Idah, Bughyatul Idah, tengok pada perbahasan apa? Perbahasan isti'arah tasrihiyah, ta'liq syarah al-Imam Al-Muta'ali As-Sa'idi, Abdul Muta'ali As-Sa'idi, pengarang dia Abdul Muta'ali As-Sa'idi. Tengok ta'liq ditulis apa. Dan bapa diletakkan makniyah, macam nak tulis tadi, makniyah pada akhir. Bapa letak pada akhir? Sebab khilaf tadi. Khilaf dia tu tadi adalah tahqiqiyah ataupun akliyah. Tahqiqiyah maknanya dia main lafaz. Faham tu? Bahasa mudahnya gitu. Jelas? Kita belajar kan, sekali lagi nak sebut, jangan lupa kita lah ni isti'arah ni duduk dalam apa? Majaz mufrad. Kaedah kita al-majazu imma an yakuna fil kalimati ataupun fil mufrad, wa imma an yakuna al-majazu imma an yakuna fil isnadi, wa imma an yakuna fil mufradi, wa imma an yakuna fil murakkabi. Ni ada kaedah. Maka al-isnad kita bahas panjang taban, boleh siap buat risalah bahas suku dah selesai dah. Kau dah tak faham lagi. Faham? Ingat lagi tak? Nah. Ingat tu masalah tu kena ingat. Masalah apa? Majaz akli tu kena ingat. Ustaz Mustaqim, patutnya kena mengajar dah. Kena boleh mengajar dah tu. Boleh? Lepas tu kita ada majaz fil mufrad. Kita dah sebut majaz fil mufrad ni apa maksud majaz fil mufrad? Dia adalah satu kalimah yang digunakan bukan pada makna asal. Faham tu? Kerana ada alaqah dan qarinah. Yakni gapo yakni gapo majaz mufrad? Dia adalah kalimah. Dia ialah kalimah. Faham tu? Maknanya isti'arah yang menjadi satu juzuk daripada majaz mufrad, dia tu gapo? Kalimah. Dia adalah baik. Maka kalau ikut takrif ni, faham tak tu? Azfarul maniyah, siapa isti'arah? Maniyah adalah isti'arah. Apa dia isti'arah? Sebab dia adalah kalimah yang diguna bukan pada makna asal. Asal maniyah kena menunjuk kepada kematian, tapi maniyah menunjuk kepada sabab. Tidak tahu? Maniyah menunjuk kepada sabab. Jelas? Baik. Mana lagi tadi? Kita dah bahas apa ni? Salah apa? Salah apa? Masalah lafaz. Oh, jadi takut lagu tu. Masalah lafaz. Jadi kalau contoh kita kata jaa Zaidun ja'al asadu ilal madrasah, mana isti'arah? Asadun. Jaa asadun ilal madrasah. Asadun tu lah isti'arah. Faham tu? Apa dia isti'arah? Sebab dia itulah kalimah yang tidak diguna pada makna asal. Asalnya asadun kena menunjuk kepada hayawanun muftaris. Tapi asadun ketika itu diguna kepada rajulun syuja', maka dia adalah isti'arah. Tidak kayak gitu. Tapi kerana khilaf tu tadi, hadas sama hadas, seperti mana nak terai dan kita kena buat nanti. Boleh tak tu? Jadi tu kena faham molek hak alik kanan sekali tu, kena faham molek. Ada alik kanan awak dah lah. Tu. Tu Zaidun Asad, hak mana lafaz musta'ar, hak mana musta'ar minhu, hak mana musta'arul lahu. Musta'ir siapa? Musta'ir mutakallim. Jadi cukuplah 4 rukun apa? 4 rukun isti'ar. Baik, ana misal lagi. Sebelum kita tutup majlis kita kata jaa al-bahru ilal madrasati. Hani boleh nak abah ni? Boleh tak? Amin. Kau tak boleh? Tak boleh tak apa nak buat ni? Kenapa? Baik. Tengok molek. Lafaz al-bahru ni dia ada tak makna asal dia? Ada. Gapo makna asal al-bahru? Gapo makna asal bahru? Sebuah tahu je. Laut. Apa nak fikir banyak? Laut. Jadi gitu. Gapo makna majazi kepada al-bahru? Alim.
Tidak gitu? Kita ada lauk. Lauk ni tadi adalah asli. Alim ni tadi adalah apa? Alim ni tadi adalah ghairu asli. Boleh? Baik. Maka ingat, isti'arah ialah menggunakan suatu kalimah. Ni kalimah pada makna bukan asal. Siapa makna bukan asal? Lauk ke alim? Jadi lafaz al-bahru bila diguna kepada makna alim, kita akan panggil dia dengan isti'arah. Faham tu? Kita akan panggil dia dengan isti'arah. Boleh? Tapi kalau dia diguna lafaz al-bahru dengan makna apa? Lauk, maka kita akan panggil apa? Hakikah. Faham tu? Hija ni garis isti'mal. Itu isti'mal. Yang kita guna adalah al-bahru kepada alim. Yang mana alim ni adalah bukan asal. Barulah lagu ni jadi baik, isti'arah ke apa? Tu soalan dia dulu ni. Tasrihiyah ke makniyah? Tasrihiyah. Apa tasrihiyah? Apa? Baik, sebelum kita bahas tasrihiyah dan sebagainya, kita jangan lupa bahawasanya syarat nak guna makna bukan asal kena ada apa? Dua perkara. Kena ada qarinah dengan kena ada alaqah. Baik. Maka alaqah di antara asli dengan ghairu asli. Ingat tak? Alaqah ni mesti di antara makna dengan makna. Alaqah di antara asli dengan ghairu asli, alaqah apa? Musyabahah. Yakni musyabahah di antara siapa? Di antara asli dengan ghairu asli. Faham tak? Yakni lafaz yang menunjuk kepada makna asli, kita tasbihkan dia dengan lafaz yang menunjuk kepada makna ghairu asli. Faham tak? Baik. Lepas tu yang kedua qarinah. Siapa qarinah dalam ayat? Ilal madrasah. Qarinah sini qarinah lafziyah. Maka boleh tak kita buat isti'arah sini? Boleh. Sebab apa? Cukup dah. Alaqah ada, qarinah pun ada. Cukup syarat. Jelas tak situ? Cukup syarat. Baik. Sekarang ni kita nak tentukan pula dia isti'arah ke apa? Isti'arah makniyah ke isti'arah tasrihiyah. Baik. Maka kita pun tengok. Dah kita ingat dah kaedah kita, al-isti'aratu mabniyatun 'ala tashbih. Tidak gitu? Baik, siapa? Kalau kita nak tarkib tashbih balik, siapa musyabah, siapa musyabah bih? Ingat bila kita nak tarkib musyabah bih, kita kena ingat balik. Musyabahah ni berlaku di antara siapa? Makna asli dengan makna ghairu. Seperti mana alaqah dulu di antara asli dengan ghairu asli. Ya tak tahu? Maka siapa musyabah bih? Asli itu tadi adalah musyabah. Ghairu asli tadi adalah musyabah. Yakni lauk tu tadi musyabah. Ghairu asli ni alim ni tadi adalah musyabah bih. Terbalik. Siapa tasbih siapa? Dia kena alim. Balik tu. Alim tu musyabah. Salah ni. Balik. Siapa musyabah bih? Lauk. Tu baru betul. Betul tu? Baik. Maka nampak sini al-bahru yang menunjuk ketika ini dia menunjuk kepada alim. Yang alim ni tadi bukan makna asal. Siapa asal dia? Lauk. Al-bahru ni jadi boleh tunjuk kepada makna alim kerana alim tu diserupakan dengan lauk. Kalulah alim tidak diserupakan dengan lauk, maka al-bahru tak boleh menunjuk kepada alim. Tidak gitu? Baik. Maka pada sini al-bahru menunjuk kepada lauk asal dia, dan la ni menunjuk kepada alim. Jelas tu? Baik. Tapi nak tanya, lafaz alim ni siapa menunjuk kepada makna dia asal?
Tak, siapa menunjuk kepada makna alim ni? Lafaz asal yang menunjuk kepada alim. Alim lah. Kalau kita nak tarkib, kita akan katakan pada lafaz. Ingat tak tadi anda kata tashbih ni berlaku lafaz yang menunjuk kepada makna apa? Asal dengan lafaz yang menunjuk kepada makna ghairu asli. Jadi siapa hak menunjuk? Kita faham ni dah. Siapa hak menunjuk kepada makna lauk? Lauk, siapa menunjuk kepada makna lauk? Al-bahru. Siapa yang menunjuk kepada makna alim? Alimun. Tidak gitu? Tidak gitu? Tashbih ni dia berlaku di antara lafaz dengan lafaz. Tidak gitu? Tidak gitu? Baik, lafaz mana yang ada dalam ayat? Lafaz musyabbah ke lafaz siapa musyabbah? Alim musyabbah. Siapa musyabbah bih? Musyabbah bih. Siapa ada dalam ayat? Bahru ke alim? Bahru ke alim? Al-bahru. Baik, maka kalau al-bahru adalah ayat, yang al-bahru tadi adalah lafaz musyabbah bih. Yang kita dah sebut lafaz musyabbah bih kita panggil apa? Musta'ar. Lauk ni kita panggil apa? Musta'arun minhu. Alim ni kita panggil apa? Musta'arun lahu. Hak ada dalam ayat siapa? Lafaz menunjuk kepada lauk ke lafaz menunjuk kepada alim? Ingat, isti'arah berlaku di antara alim dengan lauk. Tashbih berlaku di antara alim dengan al-bahr. Ada tu? Hak akan ada dalam ayat sama ada dua, sama ada alim atau al-bahr. Ni tak ada dalam ayat ni, dia tak akan ada dalam ayat. Tidak gitu. Sebab dia ni adalah makna yang ada dalam ayat sama ada hak ni ataupun hak ni. Ada tu? Jadi siapa musta'ar? Siapa musta'ar? Isti'arah ke apa ni orang panggil? Tasrih. Apa tasrihiyah? Sebab lafaz yang menunjuk kepada musyabbah itu ada, ataupun diri lafaz musyabbah itu ada dalam ayat. Faham tak Ustaz Said? Faham? Jadi isti'arah sini adalah isti'arah tasrihiyah. Al-bahru ni ke apa? Al-bahru ni adalah musta'ar. Ada tu? Alim ni ke apa? Musta'arun minhu. Boleh? Alim musta'arun lahu. Ha ni ke apa? Musta'arun minhu. Ada tu? Khulasah dia bila berlaku isti'arah tasrihiyah. Bila lafaz musta'ar guna pada makna musta'ar minhu. Bila lafaz musta'ar guna pada makna musta'arun lahu. Faham? Faham tak salah? Bila berlaku isti'arah tasrihiyah, lafaz musta'ar lafaz kepada siapa? Musta'ar minhu, musta'ar lahu. Musta'arun min. Tapi lafaz musta'ar lah ni siapa? Al-bahru sah? Al-bahru sepatutnya menunjuk kepada siapa? Lahu. Tapi lafaz bahru salah ni dia menunjuk kepada makna musta'arun lahu. Ada tu? Salah. Bila berlaku isti'arah makiniyah? Bila lafaz yang menunjuk kepada musta'arun minhu, musta'arun lahu guna kepada musta'arun minhu. Ada. Jangan risau, kita tak masak lagi, tapi nak cerita usul dia tu nampak. Ustaz Pu, masya-Allah Ustaz sihat dah. Lama dah dengan Ustaz Pu. Suka ya. Gue ada. Gak ada. Faham tak? Cepat sikit ke? Cepat sikit dah. Tapi jangan risau, insya-Allah nanti kita buat tatbik banyak yang risau ni. Wi mukaddimah ya dulu ini. Ustaz Wafi, faham tak? Qalil? Tayyib. La ba'sa. Murajaah. Ada soalan? Perlu istifsar ke apa-apa? Ada soalan? Kau pandai dulu ini rasa macam Ustaz. Kifayah ba? Kifayah ba?
Mana ni? Ni. Tak lagi. Tapi hari ni hari ni kena berhenti awal sikit sebab pukul 2 tu ada kelas dah. Ada kelas bapa mak. Jadi setiap hari Isnin tu kita akan berhenti awal sikit. Boleh? Molek ke dia mukaddimah minggu dia tak boleh panjang. Tidak, dia akan jadi monyok 3 hari yang lain. Nah, kan minggu kan start hari Isnin. Jadi mukaddimah minggu tu kan asal saking. Monyok agak deh, panjang-panjang dak. 3 jam 4 jam dak. Lepas tu tak hari 3 minggu. 3 hari lepas tu tak hari dah. Ni cuti 2 minggu pun. Nampak dah Bila ramai pula Yaumul Ijazah. Boleh? Yaumul Ijazah. InsyaAllah Ana rasa cukup dulu untuk hari ni. Jangan risau, semua ni kita akan masuk secara tafsil satu persatu. Cuma ana nak cerita saja WPH hari ni. Pertama, ingat balik ta'rif isti'arah. Hadha wahid. Yang kedua, ingat semula arkanul isti'arah yang kita dah tulis jelas dah pada bahagian tersebut. Lepas tu kita dah bagi dah surah sikit berkaitan dengan apa? Isti'arah tasrihiyah dengan isti'arah apa? Makniyah. Boleh tak ustaz? Ustaz. Lah. Dah tak? Jelas dah? Baik. Cukup dulu untuk hari ni ana rasa untuk kitab Tuhfatul Ikhwan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah esok kita sambung tasrihiyah.